Orang ni jealous tengok tuan imam. Mohon maaf ni cerita bab kahwin Mohon maaf ya. Imam selalu datang awal, dia tak kahwin lagi, datang lambat tuan imam. Apa rahsia tuan imam datang awal ni? Dah kahwin? Belum, pergi kahwin. Bila dia kahwin, lagi dia datang lambat. Dah sedap kahwin? Mai, tuan imam, saya dah kahwin dah, tapi lagi lambat datang ke surau. Kahwin berapa? Seorang. Ni cerita je ni, bukan betul. Bukan betul. Ni cerita Syekh Nuruddin ni. Cerita dia bercerita, bukan cerita Syekh Nuruddin. Beliau cerita tentang cerita ni, saya sampaikan saja. Kahwin dua, tu dia senang itu. Kahwin dua, dia orang lurus bendui. Kahwin dua dia, Masya Allah. Allah lagi lambat pergi masjid. Tuan imam, saya dah kahwin dua dah. Ya kah? Kahwin tiga? Kahwin tiga. Dia pun kahwin juga. Masya Allah, tiga. Lagi lambat mak jah datang ke surau masjid. Dah kahwin dah? Dah. Berapa? Tiga. Kahwin empat. Kahwin empat. Masya Allah. Elok je dia kahwin empat. Dia datang awal, lebih awal daripada Tok Siak lagi. Tok Siak akan buka surau masjid. Baru Tok Imam masuk. Kalau Tok Siak tak buka, mana boleh Tuan Imam masuk. Dia mai awal daripada Tok Siak lagi. Sebab apa? Sebab malam tadi dia tidur dalam masjid. Tok Imam kata, dia kata, Tuan Imam betul. Kahwin empat ni dia kata, berlanggak, bertengkak satu sama lain dalam rumah. Dia kata, 4 orang. Saya tak boleh balik rumah, tidur dalam masjid dah, dia kata. Tu dia. Pergi cerita saja, bukan apa, tak ada apa ni. Demikian Nabi SAW. Apa yang dibuat oleh Nabi itu, ama yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Walaupun sebelum daripada kenabian Nabi, Nabi selalu dinaungi awan dan Nabi dipelihara mata daripada lihat hiburan, dan Nabi tidak pernah minum arak dan menyembah berhala. Itu adalah apa? Itu adalah semuanya datang petunjuk daripada Allah Azza wa Jalla. Malah setengah riwayat, antaranya yang disebut oleh Al-Imam Abdul Razak dalam Musannafnya, dan disebut oleh Al-Imam Al-Hafidh Ad-Daiba'i, Wajihuddin Abdul Rahman Ad-Daiba'i. Jabir bin Abdullah tanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, man awwalu khalqin khalaqahu Allah? Apakah dia makhluk yang pertama yang dijadikan oleh Allah? Hadis ini setengah ulama mengatakan ada khilaf padanya, setengah mengatakan tidak. Kita berpegang hadis ini ada sebab disebut oleh Al-Imam Wajihuddin Ad-Daiba'i, seorang hafiz dan seorang muhaddis, dalam kitabnya Maulid Ad-Daiba'i. Inna Allah khalaqa nura, inna awwala ma khalaqallahu nura nabiyyika ya Jabir. Kata Nabi, sesungguhnya makhluk yang pertama yang dijadikan Allah adalah nur nabimu, wahai Jabir. Sebab itu dikatakan Nabi adalah awwalu man khuliq wa akhiru man bu'ith. Yang pertama yang dijadikan, tetapi yang akhir dibangkitkan menjadi Nabi dan Rasul selepas Nabi Adam AS. Tapi mula Nabi sebelum Nabi Adam lagi. Dalam muqaranah, perbandingan yang mudah saja, contohnya raja, dia ada anak lelaki yang akan mewarisi akan tahtanya, maka janin itulah dalam perut lagi. Dia dah ada dah, tapi bila jadi baby tak dilantik jadi Nabi dulu. Budak-budak tak lantik, bila dilantik menjadi, ditabalkan menjadi raja. Nanti bila dah umur dia dah mature, dah boleh untuk untuk berperanan sebagai raja ataupun sultan, baru dilantik. Maka pertabalannya akhir, tapi dia sudah ada dalam janin perut maknya. Itu tamthilan yang sederhana sahaja. Cumanya apa yang harus kita faham, akhi, dalam bab Nabi SAW, maka kita berpegang kepada wa ma yantiqu 'anil hawa
in huwa illa wahyun yuha. Dan tidaklah Nabi itu berbicara, berbuat dengan hawa nafsunya, semuanya adalah dengan wahyu daripada Allah Azza wa Jalla. Tinggal lagi wahyu itu lebih jelas selepas kenabian Nabi, kerasulan baginda. Tetapi sebelum itu pun Nabi selalu dalam petunjuk dan dalam pedoman daripada Allah Azza wa Jalla. Sebab Nabi akan menjadi apa? Akan menjadi pedoman dalam sepanjang hidupnya. Daripada kecil lagi sampai dewasa, sampai wafat, Nabi itu tetap menjadi laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Dan sesungguhnya bahawa pada diri Nabi itu daripada kecil sampai wafat adalah uswatun hasanah. Kalau yang dibuat Nabi itu tidak ada wahyu, mana mungkin untuk kita berpedoman daripadanya. Nah, wallahu a'lam bishawab. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Sila Tuan Haji. Bagus sekali Tuan Najib bertanya soalan dalam bab tahlil. Doa yang sampai kepada mak bapa adalah doa anaknya yang saleh mendoakan keduanya. Sahih. Hadis ini adalah hadis yang sahih ketika Nabi menyebutkan idza mata ibnu adam inqata'a amaluhu illa min thalath sadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin salihin yad'u lah. Apabila mati anak Adam itu maka terputus akan amalannya. Ambil perhatian. Nah, walaupun 3 ini disebut, di dalam riwayat yang lain mengatakan sampai 7 amalan. Al-Imam Sayyuti membuat satu nazam yang mengatakan yang sampai kepada orang yang mati itu sampai 7 sampai 9, bukan hanya 3. Sebab 3 ini diperbahaskan ulama panjang, bukan setakat ini saya bicarakan ya. Maka 3 sahaja yang akan memberi manfaat kepada mak pak tadi yang dah meninggal dunia. Pertama, sedekah amal jariyah. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga, anak yang salih yang mendoakannya. Maka dikatakan oleh setengah orang, doa yang sampai kepada mak paknya itu adalah doa anak sahaja kepada mak paknya. Adapun doa Tuan Imam tak sampai, Tuan Bilal lagi tak sampai, Noja lagi tak sampai. Lebih kurang bahasa lagu itulah. Taib. Saya jawab soalan ni, saya teringat satu kisah betul berlaku pada saya dekat Selayang. Mohon maaf orang Selayang, siapa ada orang Selayang sini nah. Sekali tu ada anak murid saya meninggal, nama dia Siti Fatimah. Baik sekali, talaki saya tak pernah miss. Saya kata subuh itulah tuan-tuan, sebelum saya mula majlis ni, sama-samalah kita baca Fatihah sekali, Qul huwallahu ahad 11 kali, Qul a'udzu birabbil falaq sekali, Qul a'udzu birabbin nas sekali. Kita niat pada Nabi, pada para masyayikh kita, wabil khusus kepada anak saya, murid saya Siti Fatimah, nama tak ingat dah. Habis saya mai kuliah tu, ada mai seorang Pak Haji. Dia kata, "Ustaz, kita baca-baca tadi hadiah-hadiah pahala ni, sampai ke pahala Ustaz?" "Tak sampai pahala Ustaz." Saya tengok dia, saya tahu darah dia jenis apa. Saya kata, "Awak tak sampai. Hadis kata 3 je sampai." Dia pun sebutlah dalam bahasa Melayu yang tadilah. Saya kata, "Pak Haji, tak apa, saya baca dalam Arab. Saya pun baca tadi. Mai ilham saya, mai. Mudah-mudahan ilham yang baik." Saya kata lagu ni, "Pak Haji, dalam hadis tadi kata 3 yang sampai itu hak last sekali ialah doa anak kepada pak maknya yang dah meninggal dunia. Kalaulah ditakdirkan yang meninggal dunia tu anak, pak mak tu masih hidup lagi, dia aksiden ke apa semua ke, kalau 2 ni baca Fatihah ke, baca Quran Yasin ke, sampai tak pahala kepada yang anak tadi." Dia pun termanggu, Ustaz. Dia kata, "Tang ni saya tak mengaji," dia kata.
Boleh kata tang ni saya tak mengaji. Ni cerita betul itu Naji, bukan jual minyak ni dah. Tang ni saya tak mengaji lagi, dia kata. Allahu Akbar. Kita katakan Ahlus Sunnah, ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan sampai. Walaupun bukan doa orang anak dia secara khusus, yang lain pun sampai. Bukti, ada seorang sahabat meninggal dunia. Nabi katakan qifu was'alu lahu. Ni sahabat ni dah kena kimbuh lah. Jadi sahabat lain pun berjalan-jalan nak balik. Nabi katakan qifu, tunggu saat. Was'alu lahu, mohonlah kemaafan padanya. Fa innahu al-an yus'ala, dia sedang ditanya di dalam kubur. Persoalan, kalaulah doa orang yang tadi Nabi tadi minta sahabat doa, tak ada kena mengena pun, sahabat bukan anak dia, tak ada bagi manfaat, mustahil Nabi minta sesuatu yang tidak memberi manfaat. Satu. Yang kedua, tuan-tuan kan selalu berdoa, walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana hab lana min azwajina rabbana ighfir lana dhunubana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ghafurur rahim. Dan orang-orang yang datang selepas mereka, yaquluna, mereka berdoa, Rabbi ghafir lana, ya Allah ampunkan dosa kami. Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ghafir lana dhunubana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Dan sahabat-sahabat kami, saudara-saudara kami, ikhwan, saudara-saudara kami yang dahulu pergi mendahului kami dalam keimanan, bermakna orang itu sudah meninggal dunia, maka kita berdoa. Siapa yang ajar ini? Al-Quranul Karim, masya-Allah, tabarakallah. Bermakna sampai tak sampai? Nah, Quran yang sebut ini, insya-Allah masih sampai. Masya-Allah. Rabbana ighfir lana dhunubana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Masya-Allah. Nabi jalan. Lalu Nabi minta tolong ambil pelepah tamar, 2 pelepah tamar, dan Nabi koyak, 1 pacak 1 kubur, 1 pacak 1 kubur. Nabi mengatakan, wa ma yu'adzibani fi kabirin. 2 ahli kubur ni bukan disiksa, disiksa, tapi bukan disiksa kerana dosa besar, tapi dosanya 2. Ingatlah, pertama dosa mengumpat, yang kedua dosa kencing tak lawas, kencing. Sebab itu bila kencing berdaham, lepas kencing macam tu. Dalam kitab Bidayatul Hidayah ada syarah dia. Kitab Bidayatul Hidayah karangan Imam Al-Ghazali. Syarah dia mungkin dah baca, tuan guru kami baca kat sini mengkali. Syarah dia Maraqil Ubudiyah. Mohon maaf. Kalau orang lelaki, ini disebut dalam kitab, bila kita kencing, hendaklah beratkan sebelah kiri. Ini petua orang yang tak lawas kencing. Sebelah kiri beratkan. Macam ni kencing. Jangan dia tengok orang dalam tandas seorang. Jangan tunjuk kat orang. Berat lagu ni. Bila dah habis kencing, maka berdaham. 3 kali tak apa. Dan ambil jari ni. Ni jari apa panggil tadi? Jari manis, hantu. Hantu nah, sian tengok dia. Jadi hantu dia. Ni lalukan di makhluk itu. Lalukan di makhluk bawah tu, lalu 3 kali. Kita punya, bukan orang lain. Nah, mohon maaf muslimat, benda ni benda agak sulit nah. Benda ni agak sulit, tapi innallaha la yastahi an yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Kalau muslimat, mohon maaf sangat. Tekan dengan berdaham. Nabi pacakkan 2 kurma ini. Nabi mengatakan mudah-mudahan 2 ini yang diazab ini akan dirahmati Allah selama mana pelepah tamar ini masih basah. Kalau pelepah tamar yang tak ada apa ini pun ada kesannya bila dipacak, mudah-mudahan boleh meringankan orang di bawah sana.
Bukan ada apa, tak ada doa apa-apa, ini kan pula doa. Sampai kepada yang bawah itu. Berlepas tambang ni tak ada apa, tak ada apa. Boleh, sebab boleh insya-Allah mudah-mudahan meringankan kata Nabi selama mana dia belum kering. Ini doa ni Allah, macam-macam doa kita minta. Insya-Allah ud'uni astajib lakum, kata Allah, naklah kamu berdoa kepadaku, nescaya aku akan kabulkan permintaan kamu. Baik. Kalau tak ada, saya nak Tuan Haji, masya-Allah. Ni mungkin last ni. Selepas Tuan Haji saya nak syarah sikit tentang hukum Maulid Nabi. Secara sebagai last sila Tuan Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Taib. Masya Allah. Soalan ni sangat bagus sekali. Kalau dengar pendapat Syekh Nuruddin dalam bab ni bagus Tuan Haji. Pertama sekali, adakah pendapatan bulanan kita itu perlu dizakat ataupun tidak? Pendapat yang kuat dalam mazhab Asy-Syafi'i tidak perlu dizakatkan. Sebab itu di pondok-pondok mereka berpegang kepada pendapatan itu tidak ada zakatnya. Pun begitu, ini pendapat dalam mazhab Syafi'i Tuan Haji, pendapat yang kuat. Tetapi ada pendapat mazhab Syafi'i yang disebut Syafi'iyah, ulama Syafi'iyah. Maksudnya ulama-ulama dalam mazhab Syafi'i itu dipanggil Syafi'iyah, mengatakan naam, juga dizakati. Caranya macam mana? Sama ada caranya setiap bulanan itu dipotong, bermakna menjawab apakah potongan setiap bulanan itu adalah dikira zakat